Kalau anda seorang competitive player, hardcore gamers yang sedang cari satu wireless gaming mouse yang super responsif dengan harga bajet, perkenalkan, ini adalah Darmoshark M3S Varun Wireless Gaming Mouse. Plus, dia datang dengan banyak pilihan warna, so anda boleh match dengan setup PC anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Ini packaging Darmoshark M3S Varun. Saya suka dengan design yang dia buat dekat kotak. Anda boleh tengok doodle-doodle yang ada dekat bahagian bawah. Branding Varun ada dekat bahagian tengah. Kalau anda beli Darmoshark M3S ni, anda akan dapat dia punya mouse. Lepas tu dia bagi kepada kita dua kotak di bahagian bawah ni. Satu kotak ada dia punya paracord cable. Ini adalah benda yang wajib untuk wireless gaming mouse tahun 2024. Kemudian dalam kotak satu lagi, dia bagi kepada kita satu wireless receiver. Apa yang menarik tentang Darmoshark M3S ni adalah dia punya polling rate. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Dan di bahagian bawah ni, dia bagi kepada kita satu buku manual, kemudian ada 4 extra PTFE mousefit dan juga dia punya stiker. Tolak tepi dulu semua benda, kita fokus kepada dia punya mouse. Untuk makluman anda, seperti yang saya bagi tahu, mouse ni dia datang dengan banyak pilihan warna. Ada warna hitam, warna putih, warna purple, ada warna pink, ada warna kuning, ada warna kelabu, dan yang saya review adalah warna merah. Bentuk dia seperti yang anda dapat tengok, jenis ambidextrous, belah kiri dan juga kanan sama dia punya lekukan-lekukan tu. Lepas tu branding Darmoshark ada di bahagian belakang shell dia. Kalau kita tengok dari bahagian depan, kita boleh nampak dia punya main plate untuk kiri dan juga kanan tu sedikit lekuk, yang mana dia bagi kepada kita satu posture pegang yang sangat selesa. Mouse ni dia punya saiz tu tak adalah besar sangat dan tak ada kecil sangat. Untuk orang yang saiz tapak tangan sederhana macam saya, just nice guys. Panjang dia ni dalam 127mm, lebar dia dalam 66mm dan tinggi puncak bahagian yang paling gemuk ni adalah 37mm. Material mouse ni dari plastik ABS, surface dia jenis matte. Bila pegang mouse ni memang selesa, tak slip. So far saya guna lama-lama pun tak rasa cramp langsung dekat saya punya tangan ni. Cuma ada satu benda yang saya nak highlight kepada anda, iaitu tentang dia punya side button, which is kalau saya pegang secara sedar, saya punya kedudukan ibu jari just nice dekat tengah-tengah dia punya extra button belah kiri. Tapi bila dah guna mouse ni dalam masa seminggu, naturally, secara semula jadinya, tanpa disedari, saya pegang mouse dalam keadaan macam ni. Saya pegang mouse dalam keadaan macam ni. Seperti yang anda dapat tengok sekarang, saya punya ibu jari berada berjauhan dengan dia punya side button. So, ini saya kena highlight kepada anda. Walaupun benda ni kita kata bergantung kepada preference masing-masing, bergantung kepada saiz tapak tangan, bergantung kepada cara pegang mouse, but untuk saya itulah yang berlaku tanpa saya sedar. Yes, naturally, benda ni berlaku secara alami, semula jadi, tak perlu dibuat-buat. Ok, mouse ni dah datang dengan 5 customizable button, 2 main button, 1 scroll button, kemudian 2 side button yang ada belah kiri ni. Untuk dia punya main button, dia pakai TTC Gold switches, tahan sampai 60 juta kali klik. Response time dia laju, feeling tekan tactile, cuma clicky lah, memang hasilkan bunyi kuat juga. Lepas tu dia punya scroll button dia pakai TTC encoder. Bila kita gerakkan dia punya surface getah ni, kita dapat rasalah satu persatu lekukan yang ada dekat dia punya encoder. Dia punya side button belah kiri ni memang sedap juga untuk kita tekan, rasa tactile. Macam biasa, untuk bahagian hadapan kita kena bagi sedikit daya lebih berbanding dengan bahagian belakang. Isu dekat dia punya side button ni untuk saya adalah dari segi position. Yes, kalau saya nak pegang macam ni memang boleh, tapi secara natural bila saya pegang mouse tanpa saya sedar, saya pegang je, kedudukan dia akan jadi macam ni. Sekali lagi, benda ni bergantung kepada saiz tapak tangan anda dan juga cara anda pegang mouse. Okey, di bahagian bawah dia pula ada satu DPI button, ada mode switcher, lepas tu ada satu refresh rate button. Untuk DPI button, di atas dia ada indikator DPI yang kita sedang guna, manakala untuk refresh rate button di bahagian atas dia, dia punya indikator. Bahagian bawah ni ada satu kompartmen untuk
untuk kita simpan dongle wireless 2.4 GHz. Saya keluarkan sekejap. Untuk makluman anda, mouse ni kita boleh guna secara 3 connection. Kita boleh guna secara wayar, guna paracord cable yang dia bagi kepada kita. Ini adalah drag free cable. Kiranya kalau anda guna mouse ni secara wayar, dia punya kabel tak akan mengganggu pergerakan mouse. Anda boleh nampak dia sangat-sangat smooth. Lepas tu kita boleh guna mouse ni secara wireless, and wireless ada dua jenis wireless, bukan dua jenis wireless lah, tapi dua jenis performance wireless. Yang pertama, kalau kita pakai dongle biasa yang ada logo Darmosha dekat sini, kita boleh connect menggunakan max refresh rate ataupun polling rate dia 1000Hz. Kalau anda nak 2000Hz, anda ni seorang competitive gamers, anda nak akan satu response time yang gila laju, tepat, shot untuk kita tembak player, kita kena guna receiver yang satu lagi, which is yang ni anda connect macam ni, lepas tu kita connect ke PC kita macam biasa. And last kali kita boleh guna mouse ni secara Bluetooth. So kalau anda tertinggal, anda punya wireless dongle hilang ke, anda still boleh guna mouse ni secara Bluetooth. Anda boleh guna dekat Windows, anda boleh guna dekat Mac, and anda boleh guna dekat Android. Tak ada masalah punya. Seterusnya tentang gliding, kalau kita tengok di bahagian bawah mouse ni ada 1, 2, 3 PTFE mouse feet, 2 besar atas dan juga bawah, yang mana dia menyebabkan mouse ni seimbang. Tak kisah kita tekan mouse ni lebih di bahagian hadapan ke, bahagian tengah ke, bahagian belakang ke, mouse ni berada dalam keadaan yang stabil, dia tak ganggu pergerakan mouse. Dan dia punya movement memang smooth gila seperti yang anda dapat tengok. Untuk makluman anda, PTFE mouse feet antara material terbaik untuk kita buat mouse sebab level geseran dia sangat-sangat rendah. Anda nak guna mouse ni di atas hard surface macam yang saya demo kepada anda ni boleh. Anda nak guna di atas closed surface pun tak ada masalah. Katakan anda nak satu pergerakan yang lagi smooth. Anda kalau sekarang ni pergerakan dia umpama kita bergerak di atas air, tapi anda nak next level, anda nak dia bergerak macam di atas ais, boleh, tak ada masalah. Anda cabut PTFE mouse feet yang dia bagi kepada kita ni, kemudian anda gantikan dengan 4 extra kecil yang dia bagi ni, which is kalau kita tukar kepada 4 extra kecil, kita tampal 1, 2, 3, 4, dia punya tempat bersentuh dengan permukaan mousepad ataupun meja kita akan jadi lagi minima. Atas dasar tu pergerakan dia akan jadi lagi lancar lah. So itu tentang dia punya gliding. Last kali of course tentang dia punya sensor. Tapi sebelum saya cerita tentang sensor dia ni, saya nak tunjuk software yang Darmosha offer kepada kita untuk M3S ni. Software ni anda boleh download secara official dekat mereka punya website. So bila kita dah connect kita punya mouse ke kita punya PC, tak kisahlah menggunakan wayar dia punya paracord cable, atau anda nak guna wireless 2.4 GHz ataupun anda nak guna secara Bluetooth, anda akan nampak detail mouse ada dekat bahagian kanan atas. Lepas tu ada bateri indikator di bahagian kiri atas, ada dia punya jenis connection. Sekarang saya connect mouse ni menggunakan wireless 2.4 GHz, tapi saya tak guna adapter kecil ni, saya guna adapter yang besar. Lepas tu di bahagian kiri ni ada beberapa option yang kita boleh pilih. Macam contoh sekarang ini adalah home, lepas tu ada mouse, ada dia punya DPI, ada dia punya makro, lighting, setting dan juga sistem setting. Saya lupa nak cerita kepada anda yang sebenarnya dekat mouse ni ada satu part yang menyala. Dia menyala dengan RGB effect, cuma saya tak nyalakan dia lah untuk jimat bateri. Bahagian yang menyala tu adalah bahagian scroll button. Ada beberapa efek yang kita boleh pilih dekat sini, macam ada static light, lepas tu ada breathing, ada rainbow. Saya pilih light off sebab saya nak bateri mouse ni tahan lebih lama. Okey, kita pergi kepada home. Home saya dah cerita kepada anda tadi. Now mouse untuk kita remap dia. Cara nak remap simple sahaja guys. Kita pilih mana-mana key yang kita nak. Lepas tu, lepas kita dah tekan macam contoh key 5 ni, kita pun pilih action apa yang kita nak dia buat. So sekarang saya pilih light effect switch. Bila mana saya tekan dia punya side button ni, bahagian belakang anda boleh nampak lighting di bahagian scroll button ni akan bertukar lah. Seterusnya ada DPI. So dekat sini tempat untuk kita tukar DPI. Dia boleh simpan 5 DPI dalam satu masa. Kemudian kita pun boleh baiki dia punya report rate. Okey, untuk makluman anda, Darmosha M3S baru ni dia pakai flagship sensor untuk mouse iaitu Pixar 3395, yang mana max DPI untuk 3395 adalah 26000
2000 memang tinggi, laju nak mati. Dia punya acceleration adalah 60G dengan IPS 650. Memang perfect punyalah. Tracking dia sedap, response time dia laju, movement dia smooth. Anda nak beli wireless gaming mouse terbaik, anda carilah yang mana-mana guna Pixar 3395. So ini tentang dia punya DPI. Report rate pula, actually Darmoshark M3S ni dia ada adik dia, iaitu Darmoshark M3 Kiran, yang mana perbezaan dia tak besar sangat. Yang membezakan dua mouse ni adalah dia punya polling rate, dia punya refresh rate ataupun dia punya return rate lah. Kalau anda seorang casual gamer macam saya yang tak pentingkan sangat mouse punya response time, maka anda beli adik dia pun tak ada masalah. Harga pun lagi jimat, bentuk lebih kurang sama, dia pakai sensor yang sama. Tapi kalau anda ni seorang competitive player, anda memang hardcore gamers, anda bila main game ni anda nak menang je, anda nak tembak laju, smooth, pergerakan mouse pun lancar, anda nak feeling yang betul-betul shock punya, maka anda kena beli Darmoshark M3S ni, sebab dia punya polling rate boleh pergi sampai 2000Hz. Kalau anda guna adapter biasa, dia punya polling rate hanya 1000Hz sahajalah. Untuk faham apa itu polling rate, saya pernah terangkan dalam video sebelum ni, but saya akan ulang lagi, which is kita kena tahu yang mouse sebenarnya dia berkomunikasi dengan PC kita every single second. Setiap saat dia akan update dia punya location, dia punya pergerakan kepada PC kita. Bila kita boleh anggap macam kalau 125Hz ni, dalam masa satu saat dia akan update location dia kepada PC kita sebanyak 125 kali. Kiranya tak berapa detail lah, but kalau kita tukar kepada 2000Hz, dia dalam masa satu saat tu dia update kepada PC kita sebanyak 2000 kali. Sangat-sangat detail. Dengan cara tu PC kita dapat bagi respons yang lebih tepat berbanding dengan 125Hz tadi. But in return, anda kena tahulah bila banyak dia berkomunikasi dengan PC kita, dia makan bateri lebih banyak. M3S ni kapasiti bateri 500 mAh kalau kita pakai 24 GHz, lepas tu 100Hz punya polling rate, dia punya bateri mampu tahan sampai 100 jam. Kalau anda naikkan dia punya polling rate ke 2000, dia punya bateri tahan dekat-dekat 50 jam sahaja. Yang ni saya tak buat specific measurement, saya just baca dia punya fakta kepada anda. But saya pakai mouse ni lebih kurang dalam seminggu dengan 100Hz, anda boleh tengoklah bateri dalam 67%. Lama jugalah sebenarnya. Jadi itu tentang dia punya polling rate ataupun unique sales point yang ada dekat Darmoshark M3S baru ni. Seterusnya ada makro, jarang saya guna, lighting yang saya dah cerita kepada anda tadi. Lepas tu mouse setting untuk kita baiki dia punya lift off distance, kita boleh baiki juga dia punya speed, everything dekat sini. Dan last sekali system setting untuk kita check dia punya firmware. Basically saya boleh kata yang ini antara kompetitif wireless gaming mouse termurah yang ada dalam pasaran kita. Jujur saya bagi tahu kepada anda, nak cari mouse yang pakai switch yang mantap, lepas tu PTFE mouse fit, sensor Pixar 3395 bawah RM200 Malaysia, sangat-sangat senang untuk tahun 2024. Banyak brand offer benda yang sama. Even adik kepada Darmoshark M3S ni pun dia offer benda tu. Cuma nak cari yang dia punya refresh rate tinggi, yang mampu bagi kepada kita response time yang sangat laju, ini sahajalah. Dengan harga RM219 Malaysia, for sure ini antara wireless gaming mouse yang sangat-sangat berbaloi untuk anda beli. Kalau anda ni jenis main game mesti menang, anda tak boleh nak kalah langsung, ini adalah yang terbaik untuk anda. Kalau anda casual gamer, relax macam saya, main game pun sekadar nak berkawan macam tu, okey je, beli adik dia Darmoshark M3 Kiran. Yang tu harga dia murah sikit. Yang ni harga RM219, adik dia RM189 Malaysia. Itu saja dari saya. Kalau anda berminat untuk beli Darmoshark M3S Vero ni, saya sediakan link beli dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.